أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha, yang dihormati Tuan Imam, Ahli Jawatan Kursus Masjid. Masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita teruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i khusus dalam bab nakahat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan berkaitan dengan tajuk zihar, zihar, iaitu apa? Makna dia, seorang lelaki dia menyamakan isterinya dengan salah seorang daripada mahramnya, seperti ibu atau adik-beradik perempuannya, dari pada sudut haram mengahwininya. Dia kata cukuplah, dia kata mata awak ni sama dengan mata mak saya. Dia dah menyama dah mana-mana anggota badan. Tangan awak ni, kulit awak ni lembut macam kulit adik perempuan saya. Kira. Tapi itu pada segi apa secara umumnya, kalau kita sebut yang berkaitan dengan anggota badan, ya. Tetapi kalau berkaitan dengan perangai dia, tak apa. Awak ni kalau masak sebiji macam mak saya masak, tak apa, cakaplah beratus kali pun takkan jadi. Takkan jadi. Yang tak bolehnya menyamakan mana-mana anggota badan, anggota badan adik-beradik ibu atau dengan isteri tadi tu. Dan dia merupakan satu dosa antara dosa besar. Kalau tak dosa besar, macam mana boleh kifaratnya tinggi, kan? Di antara kifaratnya nanti kita akan masuk dalam hari ini insya-Allah, berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan zihar. Disebutkan dalam kitab ini, jika suami menuturkan lafaz zihar secara soreh atau kinayah, tetapi dia berniat zihar, iaitu suami menyamakan isterinya dengan mahramnya daripada segi haram mengahwininya, kita perlu melihat kepada dua keadaan yang berbeza. Dia ada dua keadaan yang berbeza. Selepas dia menziharkan isteri dia, secara sama ada secara soreh ni secara terus terang lah. Kalau cara satu lagi secara kinayah, iaitu dia berkias-kias. Bukan maksud tu juga, tapi kalau kita tengok ini maksud dia ni, dia bergantung pada niat si pelaku tadi. Jadi di situ ulama bagikan pada dua. Pertama, jika suami melafazkan talak selepas lafaz zihar, hukum zihar dimasukkan ke dalam hukum talak. Dengan itu, lafaz zihar yang diucapkan tidak memberi apa-apa kesan, kerana lafaz talak disebutkan kemudian telah menafsirkan maksud zihar. Dengan itu, hanya hukum talak yang diambil kira. Zihar ni dia kalau orang dulu, zaman jahiliah dulu, kalau dia kata macam tu dekat isteri dia, sebenarnya dia niat untuk talakkan isteri dia, tapi dengan cara terseksa. Dia biar, kan? Tak boleh nak pegang, tak boleh nak ni, tak boleh nak bersama dengan isteri. Sebab itu kifarah dia tinggi. Jadi dia ada dua keadaan, ya. Jika suami tu mula-mula dia dah zihar kat isteri dia, dia kata kat isteri dia, awak muka awak ni samalah dengan muka mak saya. Lepas tu tak lama kemudian
Kalau ikutkan hukum, dia dah kena dah. Dah kena dah, dia punya kifarat. Tapi dia tulis, aku talak kau. Yang talak satu, dia kata, habis. Jadi di situ, yang hukum zihar tadi dah tak pakai, kita pakai yang talak. Habis. Sebab zihar ni pun sebenarnya maksud dia nak talakkan isteri tu. Tapi cara yang orang kata menekan pihak isteri itu sendiri. Ya? Yang keduanya, jika lafaz zihar tidak diikuti dengan talak dan perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan tidak berlaku, dia dianggap menarik balik lafaz ziharnya dan telah menjanggahi apa yang diucapkan. Ini kerana tindakannya tidak berpisah dengan isterinya. Sedangkan dia telah melafazkan zihar, dianggap sebagai tindakan bertentangan dengan tindakannya menyamakan isterinya dengan mahram. Dari segi haram mengahwininya, ketika itu wajib membayar kifarah. Kalau dia lafaz dalam zihar, tapi dia nak tarik balik, nak kembali, nak tarik balik tu, dia kena ada denda dia, kifarat dia tu. Kena bayar kifarah dia tu. Kafarah dia tu kena bayar dulu, baru boleh dia kembali balik pada isteri dia. Dan kafarah zihar yang disebutkan dalam kitab ini, kafarah zihar adalah mengikut tertib kemampuan seperti berikut. Pertama, membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai kecacatan yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja, seperti hilang salah satu anggota badan, seperti kaki atau sakit yang berterusan. Berat dia berat sama dengan berat dia punya apa yang kena bebas hamba tiga ni. Pertama, setubuh siang Ramadan kan, pertama bebas hamba juga. Yang ni pun bebas hamba juga. Ya, zaman sekarang dah tak ada hamba, maka dia akan turun yang kedua. Yang keduanya, jika tidak ada hamba seperti zaman kita sekarang, atau suami tidak mampu membebaskan seorang hamba, dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia lebih kurang dengan kifarat bulan Ramadan tu kan. Jadi kalau tak ada hamba, maka si suami kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tak ada selang-selang. Cari. Kalau ada orang kifarat kan yang diharamkan puasa, ni boleh. Siapa yang nak qada apa kifarat 2 bulan ni, bulan-bulan ni boleh lah ni. Boleh straight puasa 2 bulan. Berturut-turut ni, kalau kata dah sampai hari ke-50, tiba-tiba dia demam, tak larat nak buat, terus buka puasa tersebut, jadi kosong balik. Sebab dia mesti berturut-turut 60 hari, 2 bulan tadi tu. Dia tak boleh ada selang-selang. Ya? Kalau kata 1 bulan 9 start puasa, dia akan habis puasa dia 1. Yang ketiga, jika suami tidak mampu berpuasa atau tidak tahan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut disebabkan sakit atau terlalu tua, maka dia mesti memberi makan 60 orang miskin. Setiap seorang miskin mendapat secupak makanan asasi kawasan tersebut. Ya. Kalau dah tak mampu, tapi dia kafarah ni dia kena buat. Dia tak boleh kata tak apalah, saya tu bayar 60 orang bagi miskinnya makanan. Dia kena buat dulu satu. Kalau tak ada mereka, turun kedua, dia kena puasa dulu. Kalau dia tak mampu, baru turun. Yang saya pilih nombor 3. Kalau macam tu, orang akan buat selalu benda ni. Tambah kalau orang tu jenis berharta banyak,
Dia zihar selalu, betul dia bagi 60. Tak lah, dekat 60, 120 baru dia bayar lah tu. Kan? So, tapi dia kena buat dulu. Dia kena puasa juga. Dah tak mampu puasa tu, barulah dia turun ke bagi makan kepada 6 orang, 60 orang fakir miskin tadi ya. So apa dalil tadi tu, kafarah tadi tu dia mesti dilakukan ikut tertib. Dia tak boleh tu ambil yang ketiga. Dia kena ikut satu. Dalil kafarah yang mengikut tertib ialah sebuah hadis daripada Salman Sakhr Al-Ansari, salah seorang lelaki Bani Bayadah, meriwayatkan beliau telah mengharamkan isterinya ke atas dirinya seperti kafarah Ramadan. Beliau mensetubuhi isterinya pada waktu malam. Beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah berlaku. Rasulullah bersabda, bebaskan seorang hamba. Lalu dia berkata, aku tidak mampu melakukannya. Baginda bersabda, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Beliau menjawab, aku tidak mampu. Lalu Rasulullah bersabda kepada Farwah bin Amru, berikan bakul itu kepadanya, iaitu sebuah bakul yang muat 15 atau 16 gantang makanan untuk diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ni, Nabi sebut apa kafarah yang pertama dulu. Bebaskan hamba. Kemudian dia kata, aku tak mampu. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut. Aku tak mampu. Mungkin dia tua kan. Kemudian beri makan pada 60. Jadi para ulama mengusulkan, jadi tertib dia mesti kena buat ikut tertib. Dia tak boleh kafarah, saya ambil yang 3 terus bayar 3, tak boleh. Okay. Itu tertib kafarah tadi tu. Jadi adakah kafarah zihar ini perlu dilakukan segera? Ya? Suami dituntut membayar kafarah zihar dengan segera. Kalau berlakunya benda tu, maka dia kena dengan segera dia melaksanakan tanggungjawab dia. Contohnya puasa 2 bulan berturut-turut tu, dia jangan bertangguh, dia kena buat secepat mungkin. Kena buat secepat mungkin ya. Maksudnya dia tak boleh bersetubuh dengan isterinya sehingga dia menyempurnakan salah satu daripada 3 kafarah yang disebutkan. Selagi tak selesai kafarah, dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Itu dendanya tu. Yang berat. Antaranya sebab apa? Tak boleh menyamakan dengan perempuan-perempuan yang mahram kita kerana nak memuliakan perempuan tersebut. Isteri itu nak samakan dengan ibu, tak boleh. Ibu lebih mulia. Islam menjaga perempuan-perempuan yang begini, ibu adik-beradik ni adalah orang yang mulia di sisi kita, darah daging kita. Kan? Itu antara sebab dia. Kafarah dia berat ya. Kafarah dia berat. Jika dia menyetubuhi isteri dia sebelum bayar kafarah, ya, sekiranya dia menyetubuhi isterinya sebelum selesai dia habis kafarah tadi, tak kisahlah puasa 2 bulan ke, bagi makan 60 orang fakir miskin ke, dia dikira telah melakukan maksiat dan kafarah telah diwajibkan. Walaupun isteri itu halal, tetapi ada larangan syariat untuk dia menyetubuhi isteri dia dalam keadaan dia telah melakukan zihar. Dia, yang halal tu jadi tergantung selagi tak boleh dia selesaikan kafarah ni. Jadi kalau dia buat juga, dia bersetubuh juga dengan isteri dia, dia dikira melakukan maksiat kerana telah melanggar larangan kafarah tadi.
Jadi dia kena selesaikan juga. Dia kena selesaikan juga. Sebab apa? Ada larangan daripada ayat Al-Quran sendiri yang melarang supaya jangan setubuh isteri kamu sebelum kamu selesai bayar kafarah. Okey. Firman Allah SWT dalam surah Mujadalah ayat 3 tu, min qabli ayyatamassa, sebelum mereka berdua suami isteri bersama. Kena selesai. Suami kena selesaikan bayar dulu. Sebab itu para ulama kata, kalau dia bersetubuh juga dengan isteri dia dalam keadaan dia belum tunai lagi kafarah zihar, dia dikira melakukan maksiat. Sebab apa? Larangan Allah, jangan sentuh isteri kamu sampai kamu selesai bayar kafarah. Okay. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW, beliau telah menziharkan isterinya, kemudian menyetubuhinya. Beliau berkata, wahai Rasulullah, aku telah menziharkan isteriku, kemudian aku menyetubuhinya sebelum aku membayar kafarah. Baginda Rasulullah SAW menjawab, apakah yang menyebabkan engkau melakukan perkara itu? Semoga engkau dirahmati Allah. Beliau menjawab, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Baginda pun bersabda, janganlah kamu mendekati isterimu sehingga kamu melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Apa maksud dia kata kan? Jadi dia kata, seorang ni dah jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, aku telah menziharkan isteri aku. Tetapi tak lama lepas tu aku bersetubuh dengan isteri aku. Rasulullah kata, pasal apa boleh jadi macam ni? Kan? Apa yang menyebabkan kau melakukan perkara ni? Mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Di situ dah ada dosa lah. Itu Rasulullah kata, mudah-mudahan Allah rahmati kamu. Kan? Beliau menjawab, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Apa maksudnya? Apa tu? Apa maksudnya? Maksud dia, bini dia tidur, kain terselak. Nampak gelang kaki itu. Dia pun, walaupun dalam zihar dia turun. Kan? So itu dia kata, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Kan? Mungkin dia buka tingkap malam tu ke, cahaya bulan masuk bilik, tengok kain isteri dia terselak, nampak gelang kakinya kan. Dah, dia turun. Okay, terlanjur dengan isteri dia. Terlanjur dengan isteri lah. Sebab apa? Dia ada halangan daripada melakukan persetubuhan. Sebab apa? Dia dalam kafarah zihar tadi kan. Jadi Rasulullah kata, janganlah kamu mendekati isterimu sehingga kamu melakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Maka di situ tak boleh tak boleh bersetubuh dengan isteri dan dikira sebagai maksiat kerana melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasul. Selagi tak bayar zihar tadi. Dalil hukum zihar, secara kasarnya diambil daripada hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya yang diriwayatkan daripada isteri Aus bin As-Samit yang datang mengadu hal suaminya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, suamiku telah memakan keremajaanku dan aku telah melahirkan banyak anak hasil hubungannya denganku. Apabila aku telah tua dan tidak boleh melahirkan anak lagi, dia menziharkan aku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu padamu. Beliau tidak berganjak sehingga Jibril menurunkan ayat-ayat ni. Ni asbabun nuzul dia. Asbabun nuzul ayat daripada surah Mujadalah ni. Ya, apabila isteri Aus bin Samit dia datang. Dia cerita, Rasulullah, aku ni dengan suami aku ni dah lama kahwin. Itu dia kata, suamiku telah memakan keremajaanku, aku kahwin muda lagi dengan suami aku ni. Lepas tu aku pun dah beranak banyak untuk dia.
Dah sampai umur aku tua ni, dia ziharkan aku pula. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya, sambil dia mengadu pada Allah mengenai perkara yang menyusahkan, sedangkan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Jadi inilah hadis tadi yang asbabun nuzul. Bila dia mengadu pada Rasulullah, Rasulullah menanti wahyu untuk beri jawapan. Apa hukum menziharkan? Sebab zaman jahiliah, kalau dia ziharkan isteri tu, kira cerai. Dia kena, bila dia orang zaman jahiliah tu, bila dia orang dah tak nak isteri tu, dia orang ziharkan isteri tu. Dah tinggal gitu je. Kemudian turun ayat ni, sesungguhnya Allah amat mendengar lagi maha melihat orang-orang, ni hukum dia datang dah, orang-orang yang menziharkan isteri-isteri mereka di kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Sebab itu kata tadi, ibu-ibu dia beradik tu, dia tahap dia, level dia mulia. Kita tak boleh samakan dengan isteri. Isteri untuk suami pakai, ibu-ibu untuk dihormati dengan kasih sayang. Ibu-ibu mereka tidak lain melainkan perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka. Sebab itu mulia tadi tu, ya. Sesungguhnya mereka dengan melakukan demikian berkata salah satu perkara yang mungkar dan dusta. Apabila dia samakan isteri itu dengan ibu, itu telah berlaku dusta lah. Ibu tu mulia, jangan samakan isteri dengan ibu, ya. Sesungguhnya Allah amat maaf lagi amat pengampun orang-orang yang menziharkan isteri-isteri mereka. Ini datang dia punya hukum, dia punya kafarah dia. Kemudian mereka berbalik pada apa yang mereka ucapkan, bahawa isteri-isteri itu haram kepada mereka, maka hendaklah si suami memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami isteri bercampur semula. Jadi kan, sebab itu larangan tadi, bila dia nak tarik balik kata-kata dia tadi supaya dia boleh dapat bersama dengan isteri dia, kafarah dia pertama dalam Quran sebut, hendaklah memerdekakan seorang hamba sebelum qabla ayyatamassa, sebelum kamu kembali untuk menyentuh isteri kamu. Bukan tu. Sebab itu ulama kata tadi, kalau dalam tempoh belum habis dia bayar kafarah zihar, dia bersetubuh dengan isteri dia, dikira maksiat kerana melanggar larangan Allah supaya jangan sentuh selagi kamu tak bayar. Dikira dosa. Walaupun isteri itu halal, tapi perbuatan dia melakukan persetubuhan dengan isteri dia dalam zihar tadi berdosa. Dengan hukum yang demikian,
kamu diberi pengajaran supaya jangan kamu mendekati perkara mungkar. Apa tujuan dia? Jangan senang-senang lah buat perkara mungkar. Zihar ni mungkar lah, kerana menyamakan isteri itu dengan ibu. Ya. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang tak boleh merdekakan hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut seperti mana tadi kata, kalau 60 hari, maka 60 harilah dia kena selesaikan dia punya puasa tu berturut-turut. Tak boleh selang sehari. Kalau 2 bulan terus. Sebelum mereka kembali sebagai suami isteri. Sesiapa yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan keimanan kamu pada Allah dan Rasulnya dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah. Sebab adat jahiliah, dia zihar memang tujuan untuk cerai, ya. Tapi Islam tidak cerai, tetapi suami yang lafazkan tadi itu ada hukumannya. Kalau jahiliah, suami itu tak kena apa-apa. Yang sengsara siapa? Isteri. Kan kalau zaman jahiliah, yang sengsara isteri. Tapi Islam kata untuk membela isteri, membela perempuan tu balik, isteri tadi itu, suami yang kena denda kerana perbuatan suami itu. Kalau denda isteri dia, dia kena denda. Baru boleh, selesai denda baru boleh ambil isteri dia balik. Ya. Maka hendaklah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan keimanan kamu pada Allah dan Rasulnya dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi adat jahiliah. Itulah batas-batas hukum Allah. Bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Bagi orang kafir, azab seksa sentiasa menantinya, ya, kalau dia tidak beriman pada Allah SWT. Itu yang disebutkan sebagai zihar tadi. Okey, ada satu lagi, iaitu li'an. Ya, li'an. Li'an ni ialah sumpah laknat. Tapi yang jarang berlaku lah. Yang jarang berlaku sumpah laknat ni, iaitu dari segi bahasanya bermaksud menghalau atau menjauhkan dan menjauhkan, ya. Antaranya ungkapan la'anahullah, berarti Allah telah menghalau, Allah telah menjauhkannya. Dan li'an dinamakan dengan nama ini kerana jauhnya hubungan antara kedua belah pihak suami dan isteri terbabit. Itu dari segi bahasa dia, ya. Dari segi istilahnya ialah beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu padanya sebagai berzina. Okey, senang cerita macam ni. Li'an ni apabila seorang suami dia menafikan bahawa zuriat yang dikandung oleh isterinya itu adalah zuriat dia, dan dia telah melemparkan tuduhan bahawasanya isterinya telah berzina dengan orang lain sehingga mengandung, ya? Dan itu bukan zuriat dia. Jadi nak tak nak, isteri dia ada kalau dia punya prosedur buat kat mahkamah lah ni, ya, isteri dia akan menafikan tuduhan tu. Jadi di sinilah datang hukumnya, kaedah dia, yang mana suami kena lafazkan sumpah 5 kali, ya. Pertama, sebab syarat dia apabila menuduh seseorang tanpa saksi, dia kena bersumpah tadi tu. Sebab apa? Kalau tuduh orang berzina, kamu hendaklah datangkan dengan 4 orang saksi. Sekarang ni suami kata tak ada saksi. Jadi suami kena bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali. Wallahi wa billahi
wa tallahi. Sesungguhnya anak yang dikandungkan oleh isteri tadi itu bukan zuriat dia. Isteri aku telah berzina, dia kata. Kan? Dia ulang sebanyak 4 kali. Sebab apa 4 kali? Sekali sumpah mewakili satu saksi. 4. Sebab dia tak ada saksi. Kan? Dia 4 kali. Mewakili satu saksi. Dan yang kelimanya, dia bersumpah sekali lagi, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya aku berdusta, isteri aku benar, maka laknat Allah akan menimpa diri aku. Jadi pihak isteri pula jawab, wallahi wabillahi watallahi, sesungguhnya anak yang aku kandung ini adalah zuriat suami aku tidak berzina. 4 kali juga dia ulang. Yang kelimanya disebut wallahi wabillahi watallahi, sekiranya aku berdusta, suami aku benar, maka laknat Allah akan menimpa diri aku. Ya? Dan kedua-dua mereka ini akan dipisahkan dan selama-lamanya tak boleh kahwin balik. Kalau talak 3 boleh kahwin balik semula, dengan syarat isteri tu kahwin dengan suami baru, dah bercerai dengan suami baru, boleh dapat balik. Tapi kalau li'an ni dah tak boleh kahwin sampai bila-bila. Dan kau laknat aku laknat kau. Lepas tu nak kahwin semula tak jadi. Dia memang tak boleh, dia tak boleh kahwin dah sampai bila-bila. Itu sebagai pengenalan pada li'an. Panjang li'an ni, panjang li'an ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang, berkaitan dengan huraian berkaitan dengan takrif li'an tadi, dan apakah hikmah disyariatkan li'an. Jadi itu secara sumpah, ada persoalan, adakah pembuktian secara zaman sekarang ni, kan, jika dilahirkan anak tu gunakan DNA, kan, ada perbahasan ulama, boleh DNA itu sebagai pembuktian. Dia berdasarkan kisah yang diriwayatkan ketika zaman Sayyidina Ali, kata saya. Ada seorang perempuan, dia telah menuduh seorang lelaki berzina dengan dia. Dia kata lelaki itu telah merogoh dia. Tapi lelaki itu menafikan. Lalu dibawa di hadapan Sayyidina Ali. Saya tak ingat Sayyidina Ali ke Sayyidina Uthman? Umar. Tapi dulu khalifah lah, antara khalifah tu. Jadi apabila dibicarakan, lelaki itu menafikan. Kemudian perempuan tu dia kata ya, dia ada bukti. Dia kata lelaki ini telah membasahkan kain dia dengan air mani dia kata, kan. Lalu dibawa kain tu, dibawa ke hadapan. Nak cerdiknya hakim, dia minta, okey, baik, bawakan air panas depan dia. Dia bawakan air panas depan dia. Tak dibentangkan kain tu, lalu dituang air panas tu atas kain tu. Apabila dituang air panas di atas kain tu, tiba-tiba naik warna putih. Rupanya yang dikatakan air mani pada kain perempuan tadi bukan air mani, tapi putih telur dia sapu. Kalau air mani curah air pun tak beku, kan. Ini bila putih telur kena air, dia kan jadi macam putih telur lah, kan. Jadi dapat pembuktian bahawasanya perempuan itu telah menuduh terpasah pada orang, dia yang kena. Terlepaslah lelaki tadi pada hukuman. Jadi di situ ulama kata itu salah satu kaedah DNA lah, kajian. Jadi boleh digunakan, selain pada sumpah tadi boleh digunakan. Wallahu a'lam. Ini 10 ya, 10.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعزم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.